Selamat pagi kepada semua, nama saya Joven Lim. Saya akan mewakili kumpulan 22 untuk pembentangan video bagi subjek Falsafah dan Isu Semasa MPU 3193. Urutan kandungan yang akan kami lakukan adalah pertama, pengenalan kepada ahli pasukan kami, diikuti dengan pengenalan, latar belakang, kesan, langkah mengatasi sekularisme dan akhirnya kesimpulan. Kita mulakan perbincangan kita. Sebagai ketua kumpulan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terlibat dengan pembentangan video. Pertama sekali ialah saya, Joven, Celia, Yijie, Ilyana, Wenshan dan Marvin. Bagi ahli kumpulan yang terlibat dengan laporan gerak kerja pula, terdapat Mai, Aditya, Kai Hong dan akhir sekali, Denise. Tajuk yang diberikan kepada kumpulan kami ialah isu semasa yang menolak konsep kerohanian dan keagamaan. Kami memilih isu sekularisme di Perancis. Laporan ini akan menerangkan kesan dan implikasinya terhadap masyarakat semasa serta membincangkan langkah-langkah bagi mengatasi isu ini. Sekularisme ini fahaman yang memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan keduniaan. Sekularisasi pula merupakan proses yang mengheret manusia keluar dari pengangan agama dan metafizikal. Pada 9 Disember 1905, Kerajaan Perancis telah melaksanakan undang-undang rasmi untuk menjadikan Perancis sebagai negara sekular. Jadi, negara tidak lagi boleh memberikan tempat atau pengiktirafan kepada mana-mana agama dalam apa bentuk sekalipun. Untuk undang-undang ini melarang negara Perancis daripada mengiktiraf, memberikan dana atau memberikan sokongan kepada ahli agama. Keputusan ini telah menimbulkan pelbagai konflik kepada semua pihak. Sebagai contoh, pada 9 September 2013, Perancis mengumumkan pelaksanaan piagam sekular di sekolah-sekolah awam negara. Salah satu artikel yang diterbitkan oleh RFI melaporkan ketegangan semakin meningkat di kalangan ahli agama. Data menunjukkan bahawa sekularisme di sekolah menimbulkan pelbagai konflik, seperti remaja Sikh berhenti belajar di sekolah kerana mereka tidak dibenarkan memakai turban. Oleh itu, sekularisme menggugat hak kebebasan dan keagamaan seseorang individu. Terusnya, analisis sekularisme di Perancis. Sekularisme versi Perancis pula dikenali sebagai laicite, iaitu sekularisme garis keras yang bersifat asertif. Melalui dasar ini, sekularisme dianggap ideologi rasmi negara dan perlu memainkan peranan aktif memastikan ruang awam bebas daripada unsur keagamaan. Sebenarnya, sekularisme diamalkan di Perancis pada abad ke-19 untuk mengekang pengaruh gereja Katolik. Mereka juga ingin melahirkan negara yang mempunyai keseksama dan tiada diskriminasi. Pada tahun 2004 pula, Undang-Undang 2004-228 diperkenalkan oleh Presiden Perancis Jacques Chirac pada 15 Mac 2004. Berdasarkan artikel pada tahun 2013, kerajaan bercadang untuk mengukuhkan pendirian mereka terhadap sekularisme di sekolah. Piagam sekularisme akan diletakkan di tempat yang boleh dilihat di sekolah-sekolah di seluruh Perancis. Pelajar yang enggan mempelajari subjek berkaitan pembiakan, teori evolusi dan Holocaust tidak lagi diberikan pilihan untuk tidak mempelajarinya. Undang-undang ini melarang sebarang pemakaian simbol agama di sekolah rendah dan sekolah menengah di Perancis. Mereka juga diingatkan bahawa tiada pelajar ibu bapa dan kaki tangan sekolah dibenarkan untuk memakai simbol agama seperti hijab bagi muslimah dan lilitan kepala lelaki Sikh. Tindakan yang keras akan diambil kepada mereka yang ingkar seperti tindakan buang sekolah kepada pelajar. Piagam sekular mempunyai 15 prinsip yang boleh dilihat pada slide. Antara fungsi piagam sekular ialah memastikan murid-murid sentiasa diingatkan bahawa sekularisme perlu diamalkan di sekolah, melahirkan remaja yang mengekspresikan diri mereka secara bebas, menolak kekerasan dan diskriminasi, dan lebih-lebih lagi. Walaupun sekularisme memberi pelbagai manfaat seperti menyumbang kepada perkembangan sains dan teknologi moden, ia masih memberikan kesan buruk terhadap individu, masyarakat dan negara. Kesan buruk sekularisme terhadap individu adalah mengeksploitasi alam sekitar sesuka hati. Hal ini kerana sekularisme mengakibatkan manusia menghapuskan erti iman dari alam kehidupan. Sebagai contoh, hanya segelintir orang sahaja mendapat keuntungan bagi aktiviti perlombongan emas di Papua. Seterusnya, sekularisme akan menimbulkan diskriminasi agama dalam kalangan masyarakat. Selepas kerajaan melaksanakan undang-undang yang melarang rakyat mengekspresikan agama secara awam, sebahagian penganut agama akan dipinggirkan. Contohnya, pelaksanaan Undang 2004-228 di Perancis
yang melarang semua pakaian yang mempamerkan ibadat agama di sekolah Perancis menyebabkan 42% umat Muslim di Perancis mengalami diskriminasi agama. Terutamanya, angka diskriminasi umat Islam wanita yang bertudung telah meningkat ke 60%. Akhirnya, dari sudut negara, konsep sekularisme membenarkan individu yang tidak layak dan kurang nilai kerohanian menjadi pemimpin. Justifikasinya, sekularisme menyebabkan kehilangan unsur keagamaan di dalam politik dan kemudian menolakkan kepimpinan yang disahkan oleh agama dan mengingkari dewa-dewa berkenan dari alam gaib, tauliah dari Tuhan. Umum mengetahui bahawa modernisme merupakan satu kaedah pemikiran cara moden. Modernisme telah membawa kepada berlakunya proses sekularisasi yang memisahkan secara keseluruhan dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama. Isu sekularisme ini telah meningkatkan kesan-kesan yang negatif kepada individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, semua pihak perlulah melakukan anjakan paradigma bagi melaksanakan langkah-langkah bagi menangani isu sekularisme ini demi kebaikan bersama. Salah satu langkah bagi mengatasi isu sekularisme ini ialah para pendidik perlu menerapkan nilai-nilai moral dan pemikiran yang matang dalam diri setiap pelajar. Contohnya melalui subjek sivik dan kewarganegaraan di peringkat sekolah. Selain itu, pihak berkuasa mestilah membantera segala media yang memaparkan unsur keganasan supaya dapat membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan saling menghormati. Seterusnya, ibu bapa haruslah memberikan didikan agamanya secukupnya kepada anak-anak. Sebagai contoh bagi orang yang beragama Islam, ibu bapa perlu mengajar anak membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya. Ini adalah kerana Al-Quran merupakan panduan hidup yang dapat membentuk sifat baik manusia. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pemimpin memainkan peranan penting dalam menjaga keamanan negara. Oleh itu, bagi mengatasi isu sekularisme yang menggugat kesatuan rakyat, negara wajarlah ditadbir oleh pemimpin yang bijak, bertanggungjawab dan bersikap rasional. Akhir sekali, pihak berkuasa haruslah menganjurkan kempen kesedaran tentang bahayanya sekularisme agar masyarakat dapat menjauhi pemikiran sekularisme dan juga yang berkaitan dengannya seperti pluralisme dan liberalisme. Pandangan kami berdasar perspektif tertentu yang berkaitan dengan falsafah dan isu semasa ialah isu sekularisme. Isu sekularisme akan menolakkan konsep kerohanian dan keagamaan. Sebagai contohnya, melarang wanita Islam memakai tudung di Perancis. Tudung agama untuk menutup rambut dan leher mereka daripada lelaki yang bukan mahram. Islam mewajibkan umatnya menutup aurat dengan sempurna baik lelaki maupun perempuan. Ini adalah ungkapan ilman dan hubungan peribadi mereka dengan Tuhan. Selain daripada ungkapan iman dan hubungan peribadi mereka dengan Tuhan, ia juga untuk memelihara maruah dan kehormatan diri. Walau bagaimanapun, sekularisme telah menyebabkan wanita Islam sukar dan takut untuk menutup aurat. Oleh itu, mereka hidup dalam keadaan kegelisahan dan terancam. Pada pendapat kami, sesiapa sahaja berhak untuk mengamalkan apa sahaja yang mereka mahu dalam kehidupan. Seperti yang telah ditunjukkan dalam perkara-perkara sebelumnya, kita telah dapat mengenal pasti dan belajar tentang konsep sekularisme bersama dengan definisi berteperinci, faedah dan kekurangannya. Dengan bantuan penyelidikan yang mencukupi dari berbagai sumber, kumpulan kami dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sekularisme dan bagaimana ia memberi kesan kepada masyarakat semasa. Bahaya sekularisme dan cabang liberalisme dan pluralisme perlu diajar untuk membentuk masyarakat yang aman. Bentuk penghormatan ini adalah kunci kepada komuniti yang lebih baik dan selamat. Memahami betapa pentingnya kesan sekularisme boleh digunakan untuk cara pemikiran kita. Ini termasuk meningkatkan kerohanian, iman dan keharmonian kita sendiri serta menyatakan hak kebebasan beragama di ruang awam. Langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk meningkatkan kajian mengenai topik sekularisme adalah untuk ketahui lebih lanjut mengenai isu-isu semasa sekularisme dan memikirkan kumpulan yang berbeza dan pengaruh mereka terhadap membuat keputusan kerajaan.
dan mengkaji sudut pandangan yang berbeza dari sumber yang berbeza dan bagaimanakah mereka membincangkan isu sekularisme. Kami mesti belajar untuk membezakan fakta dan pendapat. Sebelum kami menamakan video ini, saya ingin memberi penghargaan kepada semua ahli pasukan dan sumbangan mereka terhadap projek ini. Sekian, terima kasih.